Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, banyak-banyak kita ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita, umur kita, biar kita jumpa dengan bulan yang berkat yang digelarkan bulan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak ambil lagi nyawa kita, Allah sentiasa beri kita dapat buat amal ibadat lagi di dalam bulan ni. Kita syukur dan kita alhamdulillah. Alhamdulillah เราต้องsyukurต่อ Allah Subhanahu Wa Taala เราจงsyukurต่อ Allah Subhanahu Wa Taala จงขอบคุณ Allah Subhanahu Wa Taala ที่ Allah Subhanahu Wa Taala ได้ไว้ชีวิตได้ให้โอกาสแก่เรายังไม่ตัดโอกาสเราในการทำอามัลอิบาดัตยังไว้ชีวิตเราไปจนถึงเราสามารถเจอกับเดือนที่บารอกัตแบบนี้นั่นก็คือเดือนของเดือนระญับซึ่งเดือนระญับเนี่ยมีชื่อว่าเป็นเดือนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ผลบุญอัพเป็น70เท่าได้ตัวให้เนาะganda jadi 70 kali ganda แต่อะไรก็ตามแต่ที่ทำความดีในเดือนนี้จะอัพเป็น70เท่าdan gapo-gapo sekalipun yang kita kerja kebajikan pada bulan ni Allah Subhanahu Wa Taala nak ganda jadi 70 kali ganda. Sebab tu kita jangan lepas bulan ni dengan sia-sia. เพราะฉะนั้นเราอย่าให้ผ่านพ้นไปโดยที่เราไม่ทันได้ทำอะไรsebab apa? Kalau kita saat ni tu lepas dengan sia-sia, kita tak cara dengan bulan Rajab dengan nak ambil buat kebajikan dengan bulan Rajab, nak ambil buat kebajikan dengan bulan Rajab ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala ni jadi kita ni termasuk dalam seorang yang rugi. ถ้าเกิดว่าเราผ่านพ้นไปโดยไม่ทันทำอะไรเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ขาดทุนที่สุด. Kita nak jadi orang yang rugi. Sebab tu usahalah kita untuk buat amal ibadat. อย่างที่เรารู้กันนะคะเดือนนี้ก็คือเดือนที่เป็นเดือนระญับความประเสริฐของ3เดือนนี้ก็คือระญับชะบันแล้วก็รอมฎอนเนี่ยจะมีวันแล้วก็จะมีคืนที่ประเสริฐอยู่ในนั้นเนื่องจากจะทำให้เดือนระญับเนี่ยจะกลายเป็นเดือนที่มีความประเสริฐเนี่ยเพราะว่ามีวันแล้วก็มีคืน1คืนที่มีความประเสริฐแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กำหนดให้มีการตักดีรให้มีในเดือนนี้ada satu malam yang satu malam ni Allah Subhanahu Wa Taala wi jadi ada takdir wi ada di dalam bulan Rajab ni satu malam yang berkah, yaitu satu malam yang dikatakan malam Isra dan Mi'raj. ที่เรารู้กันก็คือเดือนอิสราก็คือคืนอิสราdan Mi'raj. Malam Isra dan Mi'raj. Malam Isra dan Mi'raj ni Allah Subhanahu Wa Taala jadi apa Isra Mi'raj? ต้นเหตุมันมาจากไหนทุกสิ่งทุกอย่างบนดุนยานี้จะเกิดขึ้นก็จะต้องมีต้นเหตุจะต้องมีอัสบับเขาเรียกว่าจะต้องมีอัสบับอย่างที่เรารู้กันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ได้แต่งตั้งให้เป็นท่านนบีให้เป็นรอซูลให้เป็นคนดะวะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำงานดะวะห์มาโดยตลอดแล้วก็ไม่มีการบกพร่องในการงานดะวะห์ของท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้มีการดะวะห์เสร็จทีนี้อัลลอฮ์ทดสอบด้วยบททดสอบที่หนักมากที่สุดในชีวิตของท่านในขณะนั้นอัลลอฮ์ทดสอบหนักมากที่สุดในชีวิตของท่านนั่นก็คือจากที่ท่านสามารถที่จะดะวะห์ได้ตามปกติดะวะห์ได้ปกติเนี่ยก็คือท่านจะสูญเสียคนที่ท่านรักไป2 คนเนี่ยก็คือที่เราเรียกกันว่าเดือนแห่งความโศกเศร้าปีแห่งความโศกเศร้าdia tahun Amul Husni tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hilal dua orang yang kasih sayang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kehilangnya dua orang tercinta bagi Rasulullah. Yang pertama isteri tercinta iaitu Khadijah radhiyallahu anha, yang semasa itu Rasulullah hanya ada sekadar kat dia je yang jadi isteri. Tak ada 2, 3, 4 dah. Dan seorang lagi Abu Talib yang jadi sebagai bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar bapa saudara tapi bahkan perasaan Rasulullah terhadap Abu Talib iaitu ayah dah. Sebab dia jaga, dia cara, dia pera Nabi semenjak daripada Nabi 8 tahun becek daripada tok mati Abdul Muttalib. Jadi lepas daripada tu Ustazah kok bahasa Melayu deh. Bahasa kok ada film nah bahasa. Jadi lepas daripada tu, apabila lah tahu kesedihan ni mari cari Rasulullah, maka ujian daripada Allah turun kepada Rasulullah tu ujian yang sangat-sangat kuat. Mula-mula mati dulu pak darah, susah. Mula-mula mati pak darah, yang jadi sebagai orang nak tebeng belakang Rasulullah daripada kesakitan, daripada orang maki, caci, susah dalam dakwah, orang tak kenal pun, orang nak murih marah Nabi tak berani. Ada pak darah jung nanti tebeng sebagai dinding untuk nak jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia saning tu bukan Islam sekalipun, tapi dia pengorbanan dia, tenaga dia, kuam cuy dia terhadap Rasulullah ni 100%. Tak suka kata dia bukan Islam, tak suka kata dia tak menerima agama Islam, tak suka kata dia ni tak boleh hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila jadi lagu tu, maka apabila Rasulullah kehilangan seorang bapa saudara yang jadi sebagai ayah saat itu, kesedihan dalam hati Rasulullah tak tertahan, jatuh air mata. Yang pertama bapa, sebab Rasulullah saat itu kehilangan bukan sekadar mati bapa saudara, tapi Rasulullah tahu pak darah dia saat itu Abu Talib mati dalam hal keadaan kekufuran. Dan Rasulullah tahu kata apabila mati dalam hal keadaan kekufuran, apa yang terjadi dengan pak darah yang jadi sebagai ayah bagi dia. Bermakna tak boleh masuk syurga. Bermakna kena duduk dalam neraka. Yang sedangkan Rasulullah tahu dah neraka ni panas setara mana, kesusahan dalam neraka setara mana. Sabit tu lah ning jadi kesedihan bagi Rasulullah. Pasal apa? Bukan sekadar sedih betul becek, tapi sedih betul pak darah ni tak saya nak mengucap 2 kalimat syahadah, mati dalam hal keadaan tak dapat hidayah sehingga jatuh air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nak ayat kata tak pada lagi Allah uji orang yang dia sayang ni kuat. Sebab tu tiap-tiap kali kita kena uji di Allah, jangan kita kata Allah tak sayang kepada kita. Kalau Allah tak sayang kepada orang yang dia uji, bermakna Rasulullah lah orang Tuhan tak sayang kali. Pasal Rasulullah ni orang yang kena uji kepada Allah kuat sekali daripada segala-gala orang yang duduk di atas muka bumi ni. Tak ada orang yang kena uji setara Rasulullah. Susah dalam kehidupan, susah dengan makanan, susah dengan kelaparan, susah dengan anak mati, susah dengan isteri-isteri, susah dengan macam-macam dakwah. Sabit itulah tak ada orang yang nak susah setara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabit tu kalau kita fikir dalam hati kita dengan fikiran yang tak cidik lah kita panggil dia. Fikir kata yang Tuhan uji tu Tuhan tak sayang. Bermakna kalau kita fikir lagu tu bermakna kita saat ni tu fikir salah. Dan sebab apa? Sebab orang yang Allah SWT gelar Habib kekasihku, Allah uji lebih daripada orang yang tak boleh gelar lagi. Setiap kali kita kena uji ke Allah, kena Alhamdulillah. Tak pada lagi mati sekadar kat pak darah. Kesedihan Nabi tak cuk lagi, kesedihan Nabi tak habis lagi, duduk dalam kesedihan lagi. 3 hari selepas daripada pak darah mati, jatuh sakit pula Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah yang jadi sebagai isteri qurrata a'yun, yang jadi sebagai penyejuk mata hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Rasulullah tu pergi dakwah di luar kampung, tiap-tiap kali kena maki, kena caci, kena kata, kena tek, kena gapo sekalipun sehingga orang panggil kata pelang dalam tubuh Rasulullah ni drop, tak ada dah.
Dia kelik mari di rumah, buka pintu, nampak muka Siti Khadijah, halang naik kelik semula. Dengan perkataan yang manis, dengan cara-cara dengan Rasulullah dengan baik, dengan cara gaya Rasulullah dengan baik, dengan luruk dada, luruk belakang Rasulullah, sehingga Rasulullah ni timbul semangat untuk nak dakwah kelik semula. Ni Qurrata A'yun. Isteri yang jadi sebagai penyujuk mata hati bagi Rasulullah jatuh sakit dengan hal keadaan kelaparan. Sebab pada tahun tu kena boykot. Kena boykot ni dilarang jual beli di antara orang kafir Quraisy dengan orang Islam. Tak saya jual gapo-gapo ke orang Islam. Orang Islam saat itu pada masa tu tak ada makan susah dalam kehidupan sehingga makan daun-daun kayu saja ya. Sehingga makan daun-daun kayu hak tumbuh-tumbuh gitu ya. Sebab apa? Dia mau tak sejual beli di antara satu sama lain. Dan salah satu daripada orang yang duka cita dan orang yang duduk dalam hal keadaan kelaparan dan jatuh sakit pada masa ketika tu iaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan tak lama Allah pun panggillah Siti Khadijah radhiyallahu anha kembali ke rahmatullahu alaihi. Mati Siti Khadijah 3 hari dengan Abu Talib. Bermakna Pak Dawa mati, isteri pula mati. Dalam kehidupan Rasulullah sunsin, tak ada seorang pun yang nak jadi sebagai orang nak nanti bela, nak nanti gapo. Selama kenining, kalau Nabi kita saat itu pergi dakwah di luar sana, ada orang ngenak, ada orang tak setuju, ada orang nak maki, nak caci kepada Rasulullah. Siapa yang je tepeh? Pak Dawa. Tapi apabila Rasulullah saat itu wasa habis pelangan atau habis semangat saat ni kelip mai rumah, ada isteri tercinta nanti duduk gaya, nanti duduk gapo untuk nak tambah semangat. Sekarang lalu ni tak ada. Tapi Nabi susah pun taruh tu pun Nabi sabar. Nabi saat ni sabar lagi. Sampai nak royak kata sabar ni ubat bagi segala-gala dah. Kalau kita ada buah sabar sute ni, bermakna kita dapat fubat habis segala-gala gapo yang fubat habis segala-gala gapo yang duduk lekat di diri kita daripada nyakit yang syarak tak kena, yang agama tak kena. Dek sabar ni. Tapi mahal sikitlah ubat ni duduk di siapa dia boleh beli ke siapa dia tak boleh beli. Sebab dia mahal. Dek. Kemudian lepas daripada tu Nabi SAW koho susah dah lah. Pasal orang yang Rasulullah duduk belah Rasulullah selama kening ni iaitu Abu Talib pun telah meninggal dunia. Dan orang yang jadi sebagai Qurrata A'yun jong nanti gaya Nabi ketika Nabi kelik rumah pun tak ada dah. Sebab tu orang kafir Quraisy tak takut dan tak ahwaina. Orang panggil kata kalau nak kata-kata, kalau nak maki-maki, kalau nak teteh dah. Selepas daripada ning Rasulullah SAW dalam hal keadaan kesusahan yang kuat dalam masalah nak sebab agama. Kemudian Rasulullah saat itu lepas daripada tu kita dengar cerita kisah Rasulullah yang panjang lagi iaitu Rasulullah pergi di Taif. Ketika Rasulullah duduk di Taif, beberapa kesedihan yang kita dengar daripada kisah di Taif. Nabi kena terkatak duduk 30 hari tak ada siapa dia kena kepada Rasulullah. Duduk 30 hari tak ada siapa dia menerima agama daripada Rasulullah seorang abuk pun. Sehingga ketika Rasulullah nak kelik orang pakat 20 pemuda pakat jijak terkatak Nabi. Sehingga malaikat-malaikat nak marah hati Nabi. Sehingga Allah SWT sentiasa buka peluang kepada Nabi. Kalau mau berdoa Nabi, malaikat sentiasa nak nanti kacuh bukit di antara satu bukit dengan satu bukit. Belah mampu habis semua orang dalam negeri Taif pada masa ketika tu. Tapi Nabi tetap sabar. Walaupun orang ada buat kaya siapa tahu tu, tapi dia tetap sabar. Ninglah asbab bagi nak berlaku Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah kelik daripada Taif, ketika Rasulullah dalam hal keadaan mikir, lepas daripada ni aku nak dakwah secara mana? Lepas daripada ni aku nak jalan dakwah secara mana? Pasal orang nak nanti support aku pun tak ada dah. Nanti nak tolong aku pun tak ada dah. Nanti nak jaga aku pun tak ada dah. Dua orang kehilangan daripada kekasih. Dan dia saat itu pergi minta tolong dengan orang pun tak boleh cuai daripada pertolongan tersebut. Kemudian Nabi duk mikir-mikir itulah, maka Allah SWT hatta dua orang malaikat mari bawa Nabi untuk nak wi hadiah di atas kesabaran Nabi pada kali tu. Pada ujian, banyak ujian Allah Ta'ala wi tu, Allah wi hadiah dengan Nabi tu boleh menatap wajah Allah SWT pada malam Isra dan Mi'raj. Malam Isra Mi'raj bukan malam biasa.
Malam Isra Mi'raj adalah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar kita tengok tanda-tanda di atas kebesaran Allah. Bukan. Allah Subhanahu wa taala buka peluang Nabi kita boleh tengok zat dia hak mula-mula kali. Nabi boleh kita tengok kata Tuhan kita ni lah mana. Nabi boleh kita berjumpa dengan Allah yang dia duk bawa agama selama kening. Yang dia duk sujud 5 kali sehari. Yang dia duk sebar dakwah belah orang ni pakat percaya kepada Tuhan ni. Jadi malam tu Nabi kita boleh jumpa malam Isra dan Mi'raj. Dan tengah-tengah jalan untuk nak pergi temu dengan Allah tu, masa nak pergi temu dengan Allah tu, beberapa perkara yang jadi munafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh tengok beberapa perkara yang berlaku pada masa ketika tu. Jadi, ning lah hadiah besar kali kong kuan ti yai ti sud dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dapat pergi bawa jalan daripada negeri Mekah kepada Baitul Muqaddis, daripada Baitul Muqaddis kepada langit yang ketujuh, bahkan naik sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Dek. Jadi kisah Isra Mi'raj ni bukan kisah bohong. Bukan kisah nawak, bukan kisah reka naik sendiri, bukan kisah kata over, bukan kisah kecek-kecek supaya ngapa ende bukan. Dongeng-dongeng bukan. Kisah Isra Mi'raj ni bapa yang boleh kita saat ni tu cerman. Kata kisah ni berlaku sungguh. Kisah ni jadi sungguh, kisah ni ada sungguh. Dek, iaitu kisah ni ada duduk cerita daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah pen kon bok Allahเป็นผู้ตรัสเอง Allah เป็นผู้บอกเองว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ท่านเคยไปเดินทางตอนกลางคืนระยะทางก็คือจากมัสยิดิลฮารอมที่นครมักกะฮ์จนถึงมัสยิดิลอักซอที่ปาเลสไตน์แล้วก็ขึ้นไปบนฟากฟ้า7ชั้นฟ้าแล้วก็ไปถึงอารัชอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อไปรับอิบาดะห์ละหมาดdek. Jadi apabila jadi lagu tu, maka Rasulullah saat itu Tuhan royak di dalam Quran. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wa huwas sami'ul basir. Allahบอกในอัลกุรอานในซูเราะตุลอิสราจะมีหนึ่งซูเราะห์ใน114ซูเราะห์จะมี1ซูเราะห์ที่มีชื่อว่าซูเราะห์อิสราซูเราะห์อิสรานี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในค่ำคืนที่27เดือนระญับmalam tu para 27 bulan Rajab, malam Isra Mi'raj ni ada satu peristiwa yang berlaku dengan Nabi kita, iaitu Nabi kita jalan daripada Mekah kepada Baitul Muqaddis di Palestin, dan daripada Baitul Muqaddis di Palestin naik sampai ke langit yang 7, bahkan sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata bapa yang boleh aku bawa jalan Nabi pada malam tu linuriyahu min ayatina, sebab nak wi Nabi nampak dalil-dalil atas kebenarannya, kata dia jadi Tuhan. Supaya nak boleh klik mari dakwah dan goyak kepada folk kita pula, kata sebenarnya syurga Allah lagu ni, sebenarnya neraka Allah lagu ni, sebenarnya malaikat-malaikat Allah lagu ni. Sebab itu kita tahu saat itu daripada Nabi-Nabi duk wayak cerita, Nabi-Nabi duduk cerita kepada kita. Dek. Jadi silah mula-mula ni kita dengar pun nak tahu. Bermakna semenjak daripada kita ngaji ni kita dengar kisah Isra Mi'raj, sama nak tahu apabila siapa boleh Rajab. Orang baca Isra Mi'raj dek. Jadi untuk nak ambil berkah di dalam bulan Isra Mi'raj ni, di dalam bulan Rajab ni, kita pun buatlah satu bacalah satu peristiwa, iaitu berkenaan dengan Isra Mi'raj ni. Kemudian sebab bagi nak berlaku Isra Mi'raj, salah satunya Allah SWT nak wi hadiah kepada Nabi SAW daripada kesabarannya. Yang kedua pula, sebab nak berlaku Isra Mi'raj ni, buat langit dengan bumi duk bala. Langit dengan bumi bukan dia bala benar dak, tapi dia saat ni tu duduk nak badi ke lebih, nak badi ke benar. Langit kata dia lebih daripada bumi, bumi kata dia lebih daripada langit. Masing-masing nak pakat benar, masing-masing nak pakat badi.
Kita kata kita manusia biasa, Allah bubuh nafsu, Allah bubuh akal ni tak pelik lah nak badi sama aku pasal ada akal, ada nafsu. Langit bombing tak ada akal, tak ada nafsu kali. Nak badi kau lebih juga. Bombing kata lebih dia, langit kata lebih dia. Maka mula di antara langit dengan bombing baloh ni lah. Duduk nak badi kau benih, nak badu kau tinggi ni, maka balik bombing lah orang wak mula dulu. Silah ton he, ya mari di bombing. Bombing hai tak ada jejak laning ni, tanah ni. Ya balah ya kata langit. Ana khairum minka. Aku ni terlebih baik daripada kamu lagi. Aku terlebih tinggi martabat daripadamu lagi. Aku terlebih molek daripadamu lagi. Betul mana yang aku kata aku lebih? Ya kata, bombing kata yang boleh kata aku lebih saat itu sebab di atas aku ni Allah hiasi. Allah buat di atas aku ni beberapa sungai. Allah jadikan di atas aku ni beberapa laut. Allah jadikan di atas aku ni beberapa bukit-bukit bukau. Dan Allah jadi di atas aku ni beberapa bukit dan bukau. Dan di atas mung saat itu tak ada pohon-pohon kayu berjuta-juta jenis, pohon-pohon kayu berjuta-juta macam Allah jadikan di atasku. Semua yang aku sebut saat ni atas mung ada ke tak? Tak ada. Dia tak ada. Semua yang aku sebut saat ni bukit, bukit. Lagi pula apa? Laut, sungai, pokok-pokok kayu, bermacam-macam jenis ni. Semua ni ada di atasku. Tapi aku duk tilik-tilik mari. Di atasmu tak ada. Sebab tu yang boleh aku kata, aku terlebih daripada kamu lagi. Bombing duk kata ke langit. Balik langit sana ni kata, kalau lah mu nak bila betul mu ada, aku tak ada tu jadi lebih mu. Di atas aku belana-lana, bagi aku ada, mu tak ada. Langit ni royak. Supa-supa lah bombing perangau udah ni. Supa-supa bombing perangau udah ni. Ya kata kan, kalau mu nak bila betul tu, kata lebih mung ni sebab mung ni ada barang yang aku tak ada, maka aku ada juga barang yang kamu tak ada. Gapo? Atas aku Allah hiasi, atas aku matahari. Matahari yang waktu dia dicerah, baru ada matahari ni lah. Jadi daun-daun kayu tu subur. Pohon kayu berjuta-juta jenis mung tu saat ni tu. Jadi subur, jadi ada, jadi hidup, jadi molek, jadi hijau. Baru matahari daripada aku ni lah. Dan di atas aku ada bulan. Untuk nak jadi cerah dan cerah cuaca bagi mereka-mereka yang duduk di atas muka bumi. Dan di atas aku ni ada Allah hiasi berjuta-juta bintang. Kalau gitu, kalau nak badu sungguh, lebih aku lah padamu. Pasal yang duduk di atas aku tak perlu kepada yang duduk di atasmu. Bahkan barang yang awakmu duduk sebut-sebut saat ni perlu kepada barang yang duduk di atasku. Benar biar kalau kira-kira. Benar aku lah. Langit kata panah-panah nak balah dengan orang ni. Kemudian lepas daripada tu, lek bombing saat ni kuasa demo hak nah. Demo wak wiya di malu, dia tak jong juga kadang-kadang. Ya kata, belah, mu kata lebih mu betul tu. Aku ada lagi barang yang kamu tak ada, barang yang aku rasa aku lebih. Di atas aku Allah Subhanahu Wa Taala jadikan beberapa manusia daripada golongan nabi, daripada golongan wali, daripada golongan orang alim, daripada golongan orang yang baik-baik saja. Allah SWT jadikan berjuta-juta giung-giung orang daripada manusia yang duduk jalan di atasku untuk beribadah kepada Allah SWT. Langit kata, aku ada malaikat. Duduk atas langit. Langit ni gia malaikat. Aku ada malaikat duduk di atas langit. Malaikat ning tanding mari yo buat ibadat tak pernah buat maksiat kepada Allah sekali abuk dah. Tak ada malaikat yang buat dosa atau buat wiyadi Allah SWT marah kepada dia. Tak ada. Nak rakyat kata di atasku ada siapa nak bila tak boleh di antara malaikat-malaikat Allah duduk di atas langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga ada malaikat. Ada. Jadi
Di atas aku ni ada malaikat. Deh. Malaikat yang tak pernah buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak pernah wakwi Allah Subhanahu Wa Taala marah murka, sentiasa beribadah, ya tak makan, tak minum, tak gapo, sentiasa beribadah kepada Allah semua. Deh. Kalau gitu benar dia. Balik bumi tak jam. Balik bumi kata gana-gana pun tak boleh Allah. Sebab aku awak mula dulu. Bumi kata di atas aku ni ada satu rumah yang kemuliaan duduk jadi sebagai pusat di dalam dunia, iaitu Baitullah. Satu rumah yang kemuliaan, rumah bagi Allah SWT, rumah yang sentiasa di mana-mana juru pun manusia pakai mai pun dan keliling tawaf di situlah. Ada satu rumah iaitu nama Baitullah. Di atasmu ada ke tak Baitullah? Ya tanya bagi langit. Langit kata walaupun kau tak ada Baitullah, tapi sama betul dengan Baitullah mung di langit yang ketujuh, duduk di atas langit yang ketujuh tu ada satu baitun nama Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur duduk sama betul dengan Baitullah. Allah jadikan di atas langit yang ketujuh. Baitul Ma'mur ni adalah kerja tepat tu iaitu tempat malaikat-malaikat gi tawaf, tempat para-para malaikat wa amal ibadah. Sebab tu di atasmu ada Baitullah, atasku ada Baitul Ma'mur. Kalau mu kata atasku tak ada Baitullah, atasmu kau tak ada Baitul Ma'mur. Dek. Jadi 2-3 butir sore duduk lepahku sani tak ada siapa dia benih lagi. Balik bumi pun tak jong. Balik bumi kata, lah mana pun kena benih aku. Wasaku lebih daripada mu lagi. Dek. Akhir-akhir bumi buat tubik cot dek. Bumi kata di atasku kalau aku waktu cerah hakmu tak ada. Tak ada nak banding dengan dia. Dia adalah makhluk lama satu kali. Dia adalah Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin. Dia dah jijak atas belakang aku. Atasmu ada ke tak Nabi Muhammad? Kamu nak ambil gapo? Mari tanging Nabi Muhammad. Jibril. Halah Jibril. Sebab perasa Nabi Muhammad lagi. Berkat Nabi Muhammad lagi. Kekuatan Nabi Muhammad lagi. Sebab tu Muna ambil gapo mai tanding. Di atasku ada Nabi Muhammad. Atasmu ada gapo? Yang nak tanding dengan Nabi Muhammad yang ada di atas belakang aku, dak jijak lagi di atas belakang aku ni. Langit senyap. Langit tak ada wah. Nak ambil gapo kita tanding? Nak ambil Tuhan. Tuhan tak ada di atas langit. Nak ambil gapo kita tanding dengan Nabi Muhammad? Ambil malaikat-malaikat. Tak ada seorang malaikat pun yang nak mertabat sama dengan Nabi. Nak ambil gapo nama tak ada gapo nama nak wibanding dah lah weh. Kita ni nyalah langit apabila ya Allah ya gi mengadu kepada Allah SWT lalu dah. Ya gi mengadu wahai Allah, aku ni sebagai orang yang sutuk ya Allah weh. Aku sebagai orang yang sutuk dalam hal keadaan nak buat jawab kepada bombing ni tak leh Tuhan. Bombing ni dok ino kepada diri aku. Dia duk sentiasa wasa supaya lebih daripada aku. Sebab dia katanya di atas dia adalah seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jadi sebagai kemuliaan ya sapakah hari ni sebab ada nabi dok jijak. Sebab ada nabi yang di atasku tak ada. Aku tak tahu nak ambil apa gi buat jawab alasan kepada bombing sana. Sebab atas aku tak ada sungguh. Ya giduk ngadu hak tu hai. Ya sutuk ni. Boyo gi ngadu hak tu hai lagu tu, maka Tuhan pun maka ya kata, gini lah Tuhan. Kalau boleh kau tak boleh kau ikutlah. Ambo ni nak minta dengan Tuhan sekali ya. Minta lah Nabi mari jijak tak atas belakang ambo. Mudah-mudahan kalau lah misalnya kata bombing ni dihina-hina kamu lagi, ambo boleh buat jadi alasan. Kata satu kali Nabi besok naik mai jijak atas ambo dah. Minta lah akak tak lah Nabi naik langit kali. Boleh tak boleh gak serah kepada engkau lah ya Allah. Aku sebagai orang sutuk. Tuhan tak ajin tolak doa orang sutuk Tuhan tak ajin tolak doa orang dalam kepicikan. Tuhan tak ajin tolak doa orang hak duduk dalam kesusahan. Tuhan tak ajin tolak. Sebab tu apabila Tuhan tak ajin tolak saat itu, maka Tuhan terima doa langit. Tuhan terima doa langit saning, Tuhan royak kepada Jibril. Pada malam tu Tuhan royak kata, wahai Jibril, malam ni berhenti dululah daripada mengucap tasbih kerana mu tak kerana malam ni aku ada kerja sikit nak suruh mu buat.
Semua malaikat-malaikat yang ada kerja, semua kena berhenti belakang. Tak kira malaikat mana-mana sekalipun. Mikail, Israel. Israel pun tak ambil nyawa orang pada malam tu. Tak ada orang mati malam Isra' Mi'raj. Sebab semua malaikat wuti daripada jawatan masing-masing. Kena wuti daripada kerja masing-masing. Kena wuti. Kemudian, lepas daripada tu, boy jadi lagu tu, maka Jibril saning Sekir dalam hati. Bapa Tuhan ni selama kening tak biasa lari untuk berhenti daripada beribadah kepada Allah. Selama kening Allah tak biasa lari daripada suruh berhenti daripada berzikrillah, daripada tasbih, daripada amal ibadat kepada Allah. Tapi malam ni malam pelik ni. Allah SWT suruh berhenti belakang. Mikail tengok ke Jibril, Jibril tengok ke Israel. Tak tahu kata ki buku apa, maka tak ada siapa dia tahu seorang abu. Tak ada siapa dia tahu seorang abu kata ki apa ni เหตุผลอะไรที่อัลลอฮ์ให้เราหยุดจากการงานจากหน้าที่ทุกอย่างในค่ำคืนนี้บทสเกสานี้ยิบราอิลล่ะรวบรวมความกล้า tanya Allah Subhanahu Wa Taala สเก tanya Allah ทำไมอัลลอฮ์ให้หยุดจากหน้าที่ต่างๆที่เรากำลังทำอยู่ตัสบีห์บ้างอามัลอิบาดัตบ้างอิสราเอลก็ต้องหยุดจากการไปเอาชีวิตทำให้เสียชีวิตอะไรประมาณนี้ semua tu kena berhenti belakang bapa kena berhenti tu hai nak ke emak เราก็ tu hai ni ในใจของยิบรีลนั้นคิดว่ากำลังจะถึงวันกิยามะฮ์เพราะว่าพอถึงวันกิยามะฮ์ทุกอย่างก็ต้องจบลงbakali malam ni nak ke emak dah bakali ni Bo nak ke emak saat itu, maka Jibril saat ini tanya kata nak ke emak roko Tuhan. Apabila jadi lagu tu maka Tuhan pun jawab lah daripada sekil, daripada duk sekil di atas bapa Tuhan suruh berhenti ni, Jibril pun Nabi kita pun jawab. Tuhan pun jawab. Tuhan jawab ke mana? Tuhan kata, tak ada nak ke emak lagi. Sebenarnya malam ni aku nak suruh mung wahai Jibril hijai mung buti daripada tasbih sebab nak suruh mung gi kepada syurga, gi cari borok untuk wak muat Nabi Muhammad jalan pada malam ni untuk naik langit. Bukan nak kiamat dak. Dan malaikat lain-lain tu Israel ke semua malaikat kecil-kecil semua malaikat-malaikat tu kena buat persiapan untuk nak terima kekasihku naik langit. ทำความเตรียมพร้อม untuk nak nanti sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak kiamat dak. Itulah Jibril pun gilah ke dalam syurga, gi cari borok di dalam syurga, gi cari borok yang nak buat muat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam syurga tersebut Jibril saat itu masuk gi nak cari borok, maka didapati di dalam borok di dalam di dalam syurga tersebut saat itu ada 4,000 ekor borok. Dia ada 4,000 ekor borok duduk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila lah Jibril pergi tengok sana, Jibril ni supa dengar orang, supa dengar gapo salah habah. Salah habah dalam nak pilih. Sebab apa? Sebab kena pilih wi ke orang wah molek kali. แน่นอนเราจะต้องหาสัตว์ที่ดีที่สุดบารอกที่ดีที่สุดแล้วในหมู่บารอกที่มี 4,000 ตัวในสวนสวรรค์เนี่ยมันดีหมดทุกตัวเลยไม่รู้ว่าจะต้องเลือกอันไหนดีเลือกอันนี้ไปดูอันนู้นก็เห็นสวยเหมือนกันเลือกอันนู้นพอเห็นอีกตัวก็เหมาะเหมือนกัน jadi salah habah dalam nak pilih ada salah habah nak pilih untuk nak muat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah habah lagu tu maka maka Jibril saat ni duk cari, duk pilih, tilik lepas tengok ค้นหาอยากจะได้ตัวที่ดีที่สุดเพราะว่าเราจะไปให้คนขับเนี่ยคนจะขึ้นเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดorang molek kali nak naik kena cari orang molek kali cari saat itu tak tahu nak cari mana. Lama duduk cari borok. Tak tahu kata nak cari hak mana. Tak tahu kata nak ambil hak mana. Pakat molek-molek belakang.
Kemudian dete satu kali tu Jibril pergi tengok masuk, jumpalah seekor borok yang kelek daripada borok ramai-ramai. Daripada 4,000 ekor borok sana. Borok niไม่มีความกระตือรือร้น ไม่มีอาการgapo orang panggil kata duduk dengan kesukaan edok. Tapiอยู่ในความโศกเศร้า borok ni อยู่ในความโศกเศร้า ada เหมือนอกหัก อะไรประมาณนั้นแน่duduk dalam kesedihan ไม่กินไม่นอนไม่อะไรเลยไม่เข้าพวกแน่ 4,000 ตัวเนี่ย 3,999 ตัวเนี่ยกำลังเต้นบ้างอะไรบ้างต่างๆนานาอยู่แบบจำพวกสัตว์ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากินบางตัวก็กินบางตัวก็ดื่มบางตัวก็เต้นโลดไปเล่นมาอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้ผิดไปจากตัวอื่นๆก็คือนั่งเศร้าเสียใจนั่งหน้าตาเหงาหงอยนั่งเหมือนคนอกหักยิบราฮิมก็เลยเข้าไปถามว่าบุรอกท่านเป็นอะไรอ่ะทำไมเราดูท่านแล้วไม่เหมือนกับพวกที่กำลังโลดเต้นกำลังมีความสุขเหมือนกับคนที่อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาtanya borok soal ni kata bapa borok duduk pasal ni sebab dia beza yakni tak serupa dengan borok lain-lain yang 4,000 ke borok lagi yang duduk sukaria nu bapa duduk sedih ni nampak musdih je pada hari ni. Jibril tanya borok jawab, borok kata yang aku duduk lagu ning ni wahai Jibril, aku duduk lagu ning ni lama mari dah. Aku duduk cerita lagu ning, aku duduk using lagu ning, aku tak makan, tak minum, aku tak gapo ni 40 tahun mari dah. 40 ปีแล้วฉันอยู่แบบนี้เรา40 ปีแล้วที่ฉันกำลังอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจอยู่ในความไม่หิวไม่กินไม่นอนไม่อะไรเลย40 tahun duduk lagu ning. Sebab aku dok rindu-rindu bila lagi aku akan bertemu dengan orang yang ada cok mohon nama di atas daya aku ni. Sebab borok ทุกตัวเนี่ยจะมีชื่อของท่านนบีติดอยู่ที่หน้าผากของตัวเอง Ada nama Nabi Muhammad belakang duduk di atas dai borok. Dek. Kemudian borok saat ni duduk royak lagu tu, kemudian bomolek dah. Dengan Jibril duduk sabsun. Kata nak ambil borok mana sanding, jadi tahu dah kata borok mana yang sepatutnya ambil. Dia kata aku ni 40 tahun mari dah Jibril. Tak makan, tak minum, tak tidur, tak berasa nak capur dengan gau dengan gurama-rama. Tak berasa nak locak apa nama, tak berasa gapo. Sebab aku duk rindu-rindu nak jumpa dengan orang yang nama duduk di atas daya aku ni. Bila lagi lah aku nak boleh bertemu dengan dia. Jibril pun lurus lah belakang borok serta royak kepada borok, wahai borok, tak usah mikir banyak lah, insya-Allah akan bertemu dengan mereka-mereka yang kamu dok ingat-ingat nak bertemu, akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu borok jadi segar tu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa ketika malam tu lepas maya Isa, Nabi duduk di rumah sepupu dia, setengah ulama kata nama Atikah, setengah ulama kata nama Hindun. Dia pun duduklah di rumah Atikah atau rumah Hindun ni. Kemudian dalam Nabi duduk memikir nak dakwah macam mana pula selepas daripada ni. Kerana orang tak say nak nerima agama mana. Orang kali Nabi pergi dakwah katul linga, ambil jari bubuh halal linga tak say dengar. Nabi susah dalam dakwah memikir saat ni. Kabar-kabar buka atak gelohong, Nabi nampak cerah sampai ke langit. Atak buka deh. Atak buka sana nampak cerah sampai ke langit. Apabila nampak cerah sampai ke langit sana tu, kabar-kabar Nabi duk perhati tengok ke atak buka sana. Dek. Gapo? Langkah เปิดออกเนี่ย Nabi duk tengok sana, kemudian turun 2 orang malaikat. Kok celah tak sana turun 2 orang malaikat, mari pegang Nabi, mari ikat Nabi, bawa Nabi pergi letak di tepi Baitillah. Tak kecek, tak tanya, tak khabar, tak gapo kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada royak berita gapo kata, mari bapa, mari mana, siapa dia, aku ni piamu ni pia. Dok, tak ada cerita, mari pegang pak bawa pergi lalu dah.
Pergi di tak di tepi Baitullah. Nabi dalam hal kadang takut. Nabi hal kadang rusing. Pasal belum daripada ning, Nabi biasa temu dah dengan Jibril. Lepas tu Jibril mari tak tahu rupa dia. Serta Nabi ketak lek rumah kan, limu aku Nabi ayat ke Khadijah tu. Nabi duk lekat ruang waktu lagi. Sebab langcang nan Nabi yang mi cakap malaikat ikloi nah. Leo ko ma cakapกับJibrilแล้วก็มาเจอกับมาลาอิกะฮ์ที่จะจับตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปที่บัยตุลลาห์ในค่ำคืนอิสรามิอ์เราะจ์ Nabi kita takut, Nabi kita duduk dalam hal keadaan rusing, dalam hal keadaan takut. Siapa Nabi kita tahu nak buat gimana, dia mau pegai bawa naya ni tak serupa dengan manusia biasa. Kalau jalan, kalau gapo boleh tanya. Tanya gapo pun tak kecek malaikat tu. Bo Nabi gila tak Nabi di Baitullah sana, Nabi pun boya tak ya tinggal lagi. Letak Nabi pun tinggal lagi. Bo Nabi napa kata dia mau tinggal ya gi sana, Nabi pun pisah bangun diri lalu dah lari kok tepi-tepi Baitullah ya kita di tepi Baitullah. Lari kok tepi-tepi Baitullah. Kemudian mujurnya Nabi jumpalah dengan dua sepupu Nabi. Pak dara Nabi sore, sepupu Nabi sore, iaitu Hamzah dengan Ja'far. Duduk tidur di tepi Baitullah. Hamzah dengan Ja'far ni dia duduk tidur di tepi Baitullah. Supaya orang yang mulai duduk tidur kok sejik itulah. Orang yang letak kita ke sejik kok masuk dalam sejik ada dua orang duduk tidur. Nabi orang yang letak di tepi Baitullah, jalan-jalan ke tepi Baitullah, kemudian jumpa dengan dua orang duduk tidur. Seorangnya saudara, seorangnya sepupu Rasulullah, iaitu saudara ni Hamzah, sepupu ni Ja'far. Jalan mari Ja'far dengan Hamzah duduk tidur, neroleno. Nabi dengan tawaduknya masuk pergi duduk celah di antara Ja'far dengan Hamzah. Masuk pergi tidur tongkang. Masuk pergi tidur tengah. Tak tepuh. Dan ayat kata ni tawaduknya Nabi. Rendah dirinya Nabi. Raudu ucapkan ketam khongท่าน Nabi SAW. Dua Nabi tawaduk tong nai. Nabi tawaduk betul mana? Masuk pergi tidur tengah tak tepuh gitu. Kita cakap mana Nabi tawaduk? Nabi tawaduk ni nampak walaupun kita dalam hal kadang ketakutan, walau kita dalam hal kadang getah, walau dalam hal kadang kita ni gerung takut kepada headkan apa kita jumpa mari, tengok orang dalam sedeleno tidur, Nabi tak ganggu. Nabi tak gerak. Bukan kata aku jumpa gapo pi ambil aku mari ni, bangun Ja'far, bangun Hamzah, dak. Dak, Nabi tak gerak, Nabi tak gapo. Pasal Nabi sani hai kiat. Nabi nampak ia tidur duduk tengah sedap. Siapa kau Nabi takut lajak, Nabi masuk pergi duduk celah di antara Ja'far dengan Hamzah tu dengan tak tepuh takut dia ni bangun. Dalam hal kadang dia takut dah. Dalam hal kadang duduk dalam takut, dalam ketakut teh. Dia sebab mari tu dak tahu rupa malaikat, bukan rupa orang dak. Kemudian Nabi duk nusuk di antara Ja'far dengan Hamzah saat ni, kemudian mari pula dua orang malaikat pula. Mari pulak pegai Nabi pulak bawa naya Nabi pulak tak kejek, tak rayak, tak cerita, tak berita apa-apa pulak dah. Bawa Nabi gilah letak di tepi telaga Zamzam. Dekat-dekat tu juga, dekat-dekat Baitullah tu juga. Letaklah di telaga Zamzam pulak. Tak di telaga Zamzam kali ni tak tinggal lagi. Kalau tinggal lagi Nabi kata aku lari pula. Tapi tak tinggal lagi, dia mau tak tinggal lagi. Nabi pun dok tengok, dia mau buat gapo sikit pun dok tanya pun dok Nabi halik balik kat pun tak jawab, tak royak, tak gapo, tak berita. Tak ada royak gapo-gapo kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila tak ada royak berita gapo, Nabi pun nanti tengok ya kan nak jadi gapo pula selepas daripada ning, dia mau nak buat gapo? Khabar-khabar waktu be satu karo. Sungguh ulama kata belah perut Nabi dengan ada alat, setengah kata belah perut Nabi dengan tak ada alat. Sipai Nabi, peletai Nabi, pecah baju apa Nabi siap, ambil tangi, mari luruk, ditekuk buku habis. Semua dada-dada Nabi. Nabi kata ambil semenjak daripada lekong, daripada halqum, sehingga siapa kau bulu hari-hari. Nabi kata bawah pusat ni. Buku habis Nabi nampak segala-gala yang duduk dalam, isi dalam. Bermakna perut nampak habis jatung, nampak habis segala-gala kakah dalam. Nabi nampak habis. Buka. Nabi kata tak berasa sakit sikit abu. Tak berasa pedih sikit abu.
tak berasa sakit, tak berasa pedih. Ning lah aku yakin. Aku ni kalau nak sehabis-habis yakin, orang yakin dengan Allah, aku dah tak usah carilah siapa-siapa dia. Pasal aku yakin daripada aku kena belah perut pada masa ketika aku Isra' Mi'raj, Nabi kata aku tak berasa pedih. Walaupun dia mau belah sebegitu lalu pun, ambil yang lekung siapa kau bulan hari-hari, Nabi tak berasa pedih, tak berasa sakit sikit abuk. Nah, sebab tu Nabi yakin, kalau Allah SWT tak wi sakit, tak sakit. Kalau Allah SWT tak wi luka, tak luka. Kalau Allah SWT tak wi mati, tak mati. Walaupun gapa-gapa saat ni, Nabi jadi termasuk dalam golongnya orang yang yakin kepada Allah SWT. Silahnya, Malam Isra' Mi'raj itulah dia yakin. Mula-mula kali. Lepas daripada tu, sampai waktu bik kakak dalih. Waktu bik jatung, waktu bik pedang, waktu bik belakang. Mari belah pula. Kali lagi jatung Nabi SAW waktu bek darah hitam. Maka di situlah Jibril yang kata darah hitam ni adalah tempat mene setan. Tapi Nabi kita tak ada setan di dia. Setan takut nak berupa Nabi pun tak boleh. Setan ni nak buat suara Nabi pun tak boleh. Setan ni nak masuk dekat Nabi pun tak boleh. Setan ni tapi bapa Nabi ni ada darah hitam duduk dalam jatung. Sedangkan darah hitam ni jadi tempat bagi setan. Apa Nabi kita ada? Nabi kita ada darah hitam saja. Setan tak boleh pergi duduk di dia. Darah hitam yang ada di Nabi kita, dalam jantung Nabi kita tu, iaitu darah hitam yang nak nunjuk kata Nabi kita ni adalah manusia biasa, bukan malaikat. Nah, sebab setengah orang Yahudi ya kata Nabi kita ni jadi malaikat. Nah, deh. Lepas daripada tu, basuh-basuh siap apa gitu gini, wa darah hitam, wa gapo siap apa tu gitu gini. Kemudian bubuhlah mula klik dalam perut Nabi SAW. Kemudian dia lurutlah dengan tangan. Ketika belum nak lurut di tangan di tempat dia belah saat itu, bubuh dulu nur, bubuh ilmu, bubuh takwa di dalam hati Nabi SAW. Sebab itu Nabi jadi yakin, Nabi jadi reti, Nabi jadi tahu ilmu-ilmu apa. Malah tu malaikat cuah dengan batin mah daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bubuh di dalam hati, bubuh di dalam kakak dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lurutlah dengan tangan, kemudian Nabi kata supaya dengan tak biasa belah kali-kali abu. Supaya tak biasa belah kali abu. Supaya tak biasa kena belah. Tak ada paruk, tak ada gapok ke abu. Kemudian lepas daripada tu, Jibril pun mulalah. Hak mari dua orang saat ni, hak tak kecek gapo tu, Jibril dengan Mikail. Dua orang. Ada Jibril dengan Mikail. Mari saat ni, sudah apa gitu gini, Jibril pun ambil cak moho, cak di antara dua belikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cak moho kata khatamun nubuwah, ning dah Nabi wasutai kali. Ning dah Nabi wah ngesuk kali, ada moho tebeng duduk cak di antara dua belikat berat belah alik kiri sikit. Jadi moho ning ni ulama kata setengah sama besar dengan wah topoh. Moho atau supa, kalau kita tengok supa dengan paruk, supa dengan orang panggil tanda. Ada budak ada tanda merah, tanda hitam tu ke? Nabi supa tanda. Ada duduk lekat di antara dua belikat, setengah kata sama besar dengan wah topoh, setengah kata sama besar dengan telur burung pati. Dan di atas moho tersebut ada tertulis Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lek luar pula tulis tawajjuhu haitsu syi'ta fa innaka mansurah. Duduk tulis di antara moho hak duduk lekat di antara dua belikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula start situlah Jibril pun mula kecek dengan Nabi. Mula goyak cerita. Malam ni mu nak pergi situ deh. Malam ni Tuhan suruh awak mujale, suruh pergi mujale situ sini sabit kena pergi basuh dulu. Malam ni mu akan bertemu dengan Allah. Malam ni akan boleh jumpa dengan Tuhan, mu boleh kita tengok zat Tuhan, boleh naik ke atas langit gitu gini, goyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila jadi lagu tu, kemudian Jibril pun ambillah borok perah saat ni mari. Nak wi borok. Nak uwi Nabi naik, bawa lah untuk nak jalan daripada Mekah pergi kepada Baitul Muqaddis tes yang mula-mula ni. Dan kemudian bawa mari siapa di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letak Nabi ke sana tu, bawa pun duduklah situ. Sudah bawa duduk situ, sudah sana tu, Nabi pun mari jalan lah. Maka Jibril isyarat lah suruh Nabi naik di atas belakang bawa.
Kemudian Nabi pun dengarlah kata Jibril, nak lakolah Jakoh naik duduk di atas belakang borok, kabar-kabar borok wak lari punggung dia. Pasal borok tak kena kata siapa dia tu. Dia borok lari punggung. Apabila borok wak lari punggung dia saning, maka Jibril pun luruk-luruk borok duk molek. Kalau borok bukan binatang jinak, bukan binatang liar. Dia adalah binatang yang berakal. Binatang syurga, binatang yang geti dengar, geti gapo gitu gini lah. Tapi kali ni pelik ni, tak sewi naik ni tak belakang, wak lari punggung. Bawa Nabi nak Jakoh naik, wak lari punggung. Bawa Nabi nak Jakoh naik, wak lari punggung. Wak lari punggung semua. Apabila wak lari punggung acak-acak gitu, Jibril nampak tak molek aku ni lah ni tepat salah ni. Pasal aku pergi pilih mung mari ke Nabi Muhammad. Pilih yang terlebih baik sekali untuk nak mai kenderaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Data-data bawa ni mung mai wak fanga depan Nabi, mu tak malu ke? Mari sani Jibril mari pegang borok, pegang kepala borok, pegang luruk borok serta royak kepada borok, "Hei borok, mu tak malu ke borok? Mu dak buat lagu ni borok. Mu dak buat lagi punggung orang nak naik, mu buat lagi punggung orang lain, orang nak naik, mu buat lagi punggung. Mu tak malu ke borok? Mu tak malu ke? Tak padai dengan mu dak royak kata mu nak jumpa dengan dia selama mari mu tak makan minum, mu tak tidur, mu tak jenengan, mu tak galak-galak mari 40 tahun untuk mu nak bertemu dengan dia. Sekarang lain mu bertemu dengan dia dah, mu mari buat perang udah depan dia, mu tak malu ke borok?" Jibril duk ngepek ke borok lah ni. Itulah mu nak kena Nabi Muhammad yang dia buat fanga udah. Kau ni depan orang. Jibril ngepek kepada si borok saning. Borok saning dengar nama kata, hok nak naik atas belakang dia ni bukan orang tamada, bukan orang lekeh-lekeh ni, dia adalah sayyidil anbiya wal mursalin, jadi ketua nabi dan jadi ketua bagi rasul. Maka borok saning tahu kata Muhammad yang dia duduk tunggu-tunggu nama duduk atas dahi dia dah ni, hak 40 hari tak makan tak minum untuk nak bertemu ni, pelucu naling alah 40 tahun. 40 tahun. Kenalingnya dia saat itu, siapa kau dia saat ni peluh lah malu. Peluh ni peluh malu. Malunya gitu wak perang uduh nak Jakoh 3 kali, nak naik wak lagi punggung semua. Siapa kena ngepek, tahu kata tu Nabi Muhammad, tahu tu lah Muhammad yang nama duduk di atas dahi dia, tu lah Muhammad yang dia rindu untuk nak bertemu. Maka dia pun Allah punggung kokoh gi depan Nabi. Nak tahu Nabi jalan dah kali ni. Allah punggung kokoh gi belakang di depan Nabi, duduk nyatok saat ni. Sudah duduk nyatok saat ni tu, dia pun supaya dengar Allah punggung naiklah Nabi. Supaya lagu tu lah, supaya idewi naik selalu dah. Naiklah Nabi. Deh. Kemudian Nabi pun naiklah borok saat ni. Naiklah borok saat ni tahu dah lek belakang hok duk kendera dia ni siapa, kena ada siapa, tak kena kecek banyak, tak kena goyak banyak, tak kena ajar banyak we Jibril, ya jalan molek kali-kali. Sebab dia tahu dah ni kata siapa dia duk lek belakang dia. Ya jalan molek sekali-kali. Ya Jakoh molek. Sehingga Nabi kata ketika aku dah atas borok, aku tak bahasa ngongak-ngongak sikit abu. Aku tak bahasa kata supaya duduk di atas kenderaan. Aku bahasa supaya aku duduk tahu moh duduk atas bawah ya. Tak bahasa kocok, tak bahasa gapo sikit-sikit abu. Sebab borok ni ya pandai jale. Ya pandai jale, ya pandai lopak. Ketika ya jale tak bahasa kata ya jale, sebab ketika ya naik bukit kaki depan ya panduk, kaki belakang ya panjang. Ketika ia turun bukit, otomatik kaki depan ia panjang, kaki belakang ia panduk. Sebab itu tak wasa congit, tak wasa cadang, tak wasa gapa perkara. Wasa laju gi lagu tu ya. Tak sebab kita kalau naik bukit kan lalu tu. Sebab apa? Sebab tak kereta kita, motor kita tak boleh nak belakang depan panjang panduk dengan otomatik tak boleh. Siapa bawa deh. Kalian lopak suk mata mandeh. Kalian lopak suk mata mandeh. Lopak tak 2 kali, siapalah satu tempat. Tak ada puas Nabi duduk di atas belakang borok. Kabar-kabar Jibril suruh Nabi berhenti dulu. Suruh borok berhenti dulu. Borok berhenti dulu, borok. Nabi berhenti dulu. Kita berhenti dulu sini. Kita semaya dulu 2 rakaat. Ambil keberkatan sini. Nabi kita saat itu tak tanya gapo lah. Turun ke semaya. Dia mau semaya Nabi. Maya lah 2 rakaat situ. Sudah maya 2 rakaat situ. Nabi pun duk tengok. Sini ni banyak penuh dengan perempuan taman ni.
penuh dengan pohon-pohon tamat, subur dengan pohon-pohon kayu. Manalah ni? Tak tanya. Naik di atas belakang bawa jalan pergi sterik pula, nak pergi pula dah. Sudah maya gapo gitu gini, Nabi tak sekir kabut. Maya gapo, maya bakpo, sini mano, Nabi tak tanya. Siapa kau ketika duduk di atas bawah, Jibril saat ni tanya Nabi kelik mula. Jibril tanya kata, "Hei Muhammad, tahu kau tak tempat kita berhenti saat ni tu mana?" Nabi jawab tak tahu. "Mana Jibril?" Jibril jawab, "Tulah Madinatul Munawwarah, Madinah. Tempat kita berhenti saat ni tu adalah kampung Madinah. Madinah ni adalah tempat yang sikit lagi kamu hijrah. Kamu tak akan duduk dah di dalam negeri Mekah. Kamu akan mari pindah pergi duduk di dalam negeri Madinah. Dan kamu mati di Madinah." Nabi, saat ni Jibril royak kepada Nabi SAW. Dalam hal keadaan Nabi duduk di atas bawah tersebut saat ni dan kena dah kata situ adalah Madinatul Munawwarah. Kemudian tak dia nak puas-puas pula dah. 2 kali berjakah. Wuti pula. Jibril kata, "Wuti dulu, kita semaya dulu 2 rakaat sini." Nabi pun wuti lah semaya 2 rakaat. Nabi tak takwil, tak tanya, tak gapo. Kata semaya gapo, semaya bakpo, semaya sini mana gapo, tak tanya. Turun dia masuk semaya, turun semaya selalu dah. Turun semaya saat ni, apabila turun semaya saat ni tu, data-data sudah semaya 2 rakaat, naik di atas bawah pula untuk nak berjalan, gi duduk dalam tengah-tengah perjalanan saat ni. Jibril tanya, muka Nabi tak tanya, dia tanya di, "Hey Muhammad, tahu kau tak mana tempat kita berhenti saat ni?" Nabi Muhammad kata, "Amba tak tahu. Amba tak tahu, tak biasa pergi." Kemudian Nabi kata, "Sinilah Madian. Sinilah tempat Nabi Musa akak tudung lagu." Di pohon kayu yang kita berhenti saat itu, pohon kayu besar guguh tu, pohon kayu ni adalah pohon kayu yang Nabi Musa biasa berhenti dulu. Tiap-tiap kali kita pergi jalan atau tiap-tiap kali kita pergi mana-mana tempat, kalau orang kata sining berkat. Kalau orang kata sining tempat tok guru ulama dulu. Kalau kata sining pondok-pondok tok guru ning dulu. Semolek-moleknya kita ambil contoh Nabi kita ni. Semaya dulu 2 rakaat semaya sunat. Supaya apa? Supaya nak jadi berkat. Supaya nak jadi berkat di dalam masa perjalanan kita. Ambil berkat dengan orang yang berkat-berkat seperti orang tua-tua dulu-dulu ni. Tengok Nabi kita ni, dia tak kenal dengan Nabi Musa. Tapi dia tahu kata Nabi Musa ni adalah orang yang bersejarah. Orang yang banyak sejarah. Di dalam kehidupan dia banyak sejarah. Sebab itu Nabi Musa saat itu adalah orang yang bersejarah. Maka Nabi kita apabila temung dengan tempat Nabi Musa duduk atau tempat Nabi Musa akak turun lagu pun baik, Nabi kita wuti dulu semaya 2 rakaat situ supaya nak ambil berkat dengan tempat Nabi Musa. Ni tempat yang kedua Nabi kita wuti daripada Nabi duduk atas belakang bawah. Di pohon dago. Di pohon dago deh. Pohon dago tu tempat Nabi kita, tempat Nabi Musa wuti akak tudung lago. Nabi Musa ni dia lari daripada Firaun, sahabat Firaun saat itu nak bunuh dia. Nak bunuh dia kisahnya dia saat itu adalah Bani Israel yang bertelah dengan tukang nujung ni, duk nujung kata dia nak mari rutuh kerajaan Firaun. Tapi Firaun takut orang nak mari tuang balang dia. Sebab tu Firaun takut saat ni sentiasa dia nak bunuh semua. Bersama dengan Nabi Musa kau besar kau sebab agama lain. Kau besar kau tak sewa orang bertuhan dengan Firaun. Jadi kau setuju lagi. Akhir-akhirnya Nabi Musa ni nak kena bunuh ke Firaun. Siapa lari daripada Firaun, lari daripada negeri Mesir, pergi duduk negeri Kiang orang panggil, iaitu negeri Madian. 9 hari 9 malam duduk tak makan, tak gapo, jalan saja-saja lari daripada Firaun. Apa sebab tentera-tentera Firaun ni ramai. Apabila jadi lagu tu, Nabi Musa ni dia gagah kuat. Dia gagah kuat. Kalau orang biasa-biasa milih malam tak akan gapo ni tak boleh jalan dah. Tapi Nabi Musa ni kata gagah yo gitu je, tak ada keretop gapo kali dengan dia. Masuk mari saat ni, duduk saat ni, apabila wasa jauh daripada kampung Mesir, daripada negeri Mesir, maka dia pun berlehatlah daripada letihnya dan lelohnya daripada jalan milai malam tak buti-buti saat ni. Dia butilah di bawah satu pohon daun yang guguh, yang dedau-dedau ni guguh saat ni tu, duk butilah teduh situ.
Kemudian yang nampak 2 orang daripada gadis orang Tino comel je bawa kambing mari siap selewat tabak. Lalu tu dia pun tanya orang Tino tersebut, orang Tino, mari buat gapo sini bawa kambing ramai-ramai ni. Nah, tanya berita cerita orang dalam kampung tu, kata keduduk ke kampung tu bapa yang boleh bawa kambing mari sini, bapa yang boleh jadi gini ni. Kemudian orang Tino 2 orang Tino sana tu pun jawab, ya kata kebiasaan ambo ni betul-betul kena bawa lah seguguh kambing ambo ni mari untuk nak wi makan air. Sabit tu sini ada sutel lagu ning ya untuk wi makan air ko kambing. Kemudian kami ni 2 orang ni kena bawa kambing mari pakat tunggu orang. Lepas tu lagu ning ni bukan lagu biasa, tudung lagu sana kena akak 40 orang baru gok sebab batu besar. Duduk katuk tudung lagu. Kena tolak 40 orang. Kena akak 40 orang. Barulah rok. Sabit tu ambo ni orang Tino nak main tupai makan kena main ngulu-ngulu lah yang kata. Orang tak ada suara abuk lagi. Nabi Musa ingat nyanyo. Dek, kena tunggu 40 orang dulu nak boleh kau cukup. Bila lah boleh klik dek. Siapa gelak ni pun nak gelak dah gitu gini. Bukan kata nak co, kata subhat buruk. Kata bukan kata nak co, kata digagah. Bukan. Dia saat ni tu ingat nyanyo. Maka dia pun bangun lah cokok-cokok gi. Akak lah tudung lagu. Sebelah tangi yo. Dalam hal keadaan belum daripada ni, tak makan 9 hari 9 malam. Jalan tak berhenti 9 hari 9 malam. Taruh tulah gagah Nabi Musa. Sabit tu kalau kata Nabi Musa, kalau you nak marah, you nak murih kayak muka you di merah, lepas tu bulu rok mau you cocok tu, bakar baju 3 lapis tu, luar lagi. Supaya duri ni percayalah tengok tak makan 9 hari 9 malam. Tak ada pun kata gapa-gapa dengan you. Boleh akak tu lagu 40 orang. Akak sebelah tangi. Dalam masa you tak akak perkara. Kalau you makan muga kat you pada itik, yalah. Ni 40 orang sana pada tolak peng gitu, yalah. Sabit tu lah budak sana tu pun suka. Pelik weh. Duk kejap sama-sama dia. Merasa pelik duk orang jatuh tersebut. Gagah sungguh lah. Gagah lebih daripada manusia biasa ni. Dia pun tak ada tersorok kejap banyak lah. Kakak tu kata kita wi makan-makan ekor kami. Kau sudah wi makan kita kelik lah. Ya wi makan ekor kami kelik lah rumah. Kelik rumah. Siapa banyak ada kalau lah tak kena tunggu ke. Kalau kelik ngorek sama ni. Tak pukul 5 kelik rumah dah. Pasal apa? Tak kena tunggu orang. Mari pak boleh makan lalu tak kena berubuk, tak kena gapo dengan orang dok ni. Mesti dok kena berubuk mu cebok, aku cebok nak boleh kau gia dia Tino ni. Akhir-akhir orang nu lah. Ni dok ni boleh kelik ngulu siapa ayah dia seke. Ayah bagi budak ni adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Bermakna 2 budak orang Tino saat itu adalah anak bagi Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tanya anak dia, "Geno mek kelik awal pada skala ni?" Dek. Gana boleh kelik banyak pada skala ni. Skala-skala gak kamu kelik lama. Dia kata, anak dia kata lagu tu lah yo. Kalau kita gak kelik ngorek lah ya kata. Tapi hari ni mujo lah yo. Jumpa dengan orang jatuh mari mana toh pun tak tahulah. Tak biasa tengok rupa. Tak biasa tengok keadaan. Dia lah tulang akak tudung lagu. 40 orang akak dia akak sore. Nabi Syuaib mari sen dalam hati dia. Kata apa? Bukan orang tangan dada ni. Orang ni adalah mukjizat dah ni. Orang ada mukjizat dah ni. Orang ada kepandaian yang Allah beri lebih daripada manusia-manusia biasa dah ni. Iaitu orang gapo boleh akak tu lagu orang akak 40 orang yang akak seorang ni. Kemudian maka apabila jadi lagu tu, maka Nabi Syuaib kata, ginilah gituruklah dia. Mu gituruk dia mengoyak kata aku nak wing ngupah. Nak wing ngupah kepada Nabi Musa, Nabi Musa tolong anak dia akak tu lagu. Mugi ayat kau yang begitu lah. Setengah ulama kata kakak gitu kok, setengah ulama kata adik gitu. 2 adik ke? 2 adik tu kok. Setengah kata kakak gitu kok, setengah kata adik gitu kok. Anak Nabi Syuaib tu lah. Dia pun gitu kok lagi, gi pak sanding tu lah. Gi tempat sanding, gi sapa di pohon dara, ada lagi orang jatuh tu. Tak ada tempat nak gi berkali. Kita pergi saat ni, malulah hamba ni nak panggil orang jatuh dulu. Lek orang Tino saat ni malulah. Seme-seme, sipu-sipu, paling kok ni tak ada arah nak pergi panggil gapo. Tak ada arah nak royak lagu mana. Malu. Dek, orang Tino yang dulu tak apa orang Tino loning. Orang Tino loning lau. Mana tak motor nu? Tak malu gapo. Orang jamai dulu malu. Ayah suruh mari royak ni malu lagi. Kita kenanya. Dek.
Jalan sipu-sipu malu-malu. Gitu gak ruap-ruap kuam lagi goyak kepada Nabi Musa. Hei, ayah suruh pergi rumah. Ya giyak gitu ya. Hei, ayah suruh pergi rumah. Nabi Musa pun hom tak ada tempat nak pergi dah. Nek, tak ada payah basuh gapo orang suruh pergi rumah sanggup selalu. Gilah dia mau pergi dulu amo turut belakang Nabi Musa kata. Nabi Musa royak kata dia nak turut belakang sana ni, orang Tina tu maklum lah. Tahu kata Nabi Musa nak turut belakang ni, Nabi Musa tak kena jalan pergi rumah dia. Nabi Musa pun lagu tu juga fikir, bukan gapa-gapa aku ni tak kena turut tuai rumah lagi. Jalan pergi nak boleh kau sapa di dalam negeri Madian tu, nak boleh sapa di rumah budak Tina ni, di rumah Nabi Syuaib ni, jalan jauh juga di antara jarak di antara tempat duduk sana dengan rumah Nabi Syuaib. Jalan-jalan lagi sana. Jalan lagi tengah jalan tu nyo mari angin kau mana pupuk lah kain budak tu selok naik depan Nabi Musa. Nabi Musa pun tertengok dah lah. Dia pupuk depan mata. Nya nampak. Dia duduk depan. Nabi Musa duduk turut belakang, hak Tina duduk depan, angin pupuk lah kain orang Tina tu naik selok sampai kat betih. Yalah, sampai kat betih. Kau nampak lah aurah. Dek. Tu Nabi Musa pun kata, lagu ni lah. Nabi Musa kata. Orang Tina tu pun malu dah lah. Lagu ni lah. Mungkin dulu. Tak boleh dah ni tu belakang ni. Tagi angin mari pula. Jadi mungkin dulu lah. Kalau siapa kok lekok, ambil lah letak batu. Dia kata. Ambil batu pergi letak. Tempat lekok pergi letak batu. Mungkin boleh jadi aku tahu kata, lekok kiri ke lekok kanan. Kalau kok mana ada batu je, lekok kau tu. Tu Nabi Musa ni orang maksum daripada dosa. Dia tak buat dosa. Dia tak serupa kita. Kita ni kalau berjalan daripada orang Tina, pupuk angin, kain pupuk di angin, selok kat betih, bapalah tak selok sikit lagi. Ni orang manusia biasa, tak serupa Nabi. Nabi maksum daripada dosa. Pupuk sikit tu tak sedah. Jalanlah mungkin dulu. Jikalau siapa tempat lekok, kamu tak batu lah, tanda lah kata paling kok tu lekok kuning deh. Dengar ceritanya siapalah di rumah Nabi Syuaib alaihissalam. Orang jadi Nabi, kita mung dengar orang jadi Nabi juga. Kecek tukok, kecek lama. Duk tanya sila mari mana nama gapo, keturunan gapo, bako gapo, mari daripada negeri mana, duduk mana, bapa yang boleh mung ni gagah boleh akak. Nabi Syuaib duk soal banyak, duk soal cerita ko Nabi Musa alaihissalam. Orang jadi Nabi sama jadi Nabi, yo kecek tukok, yo kecek lama lah. Si anak wak kita urut sana duk klipah. Giko tu, giko ni. Susu ya, ayah. Bapa tak upah, ayah kata nak upah. Bapa tak upah lagi. Alik anak yo ni tanya ayah dia. Ayah, kata suruh kita urut mari nak upah. Bapa tak upah lagi. Duk kecek panggil lah mananya. Nabi Syuaib kata, aku ni orang tua. Nak buat gapo-gapo kena tahu suasa. Nak buat lala mana tak boleh buat dengan gaduh. Mung gak gaduh selalu. Tak royak kepada anak dia sana. Kabar-kabar sabit yang boleh anak dia sana duduk tak boleh. Kerana anak dia tahu dah kata. Ngupah wah Nabi Syuaib nak wi kepada Nabi Musa. Adalah nak nikah dia dengan Nabi Musa. Kepada dia tanya mung nak gapo tak ada kepada dia ni. Tak ada nak gapo tak royak ada yang nak nikah. Orang Tina tak royak. Nah. Kalau tak tahu tu ya nak. Deh. Gimana ni ada orang masuk minta mung ni, mun nak kada ni. Ya tu moh di situ. Tahu ikut. Ya nak tu. Ya nak tu. Mak pak kena reti, mak pak kena faham. Tahu ikut. Ya nak. Orang Tina semenjak daripada bagian yang setuju dengan bagian tak setuju, dia tak biasa kecek betul lah dengan mulut dengan hati ya sekali abu. Tak biasa lah. Ingat-ingatlah orang hati nak nikah dengan orang Tina tu, dia kena reti cara beki atau cara peh kecek orang Tina. Orang Tina dia kata tak say tu ya no. Dek orang Tina dia kata tak ada. Tak ada yalah ada. Ni orang Tina misalnya kata dak catung hari ni jak sepagi dah. Ada gapo kok? Tak ada tak ada tu ada dah. Ingat ada.
Tak ada tu memiarai ni kremi. Tak ada gapok, tak ada Nah, dek. Pak kalau dia tanya kata abe, comel dok goni. Jangan dok fikir kata you nak kau kamtok kata comel kau tak comel. You nak. You nak goni. Ya kita kenapa? Bahasa Retina lebih payah daripada bahasa Inggeris lagi. Sungguh dah bahasa Retina lebih payah daripada bahasa Inggeris lagi. Inggeris tak apalah, tahu yo gitu gini boleh kecek dah. Bahasa Retina ni kena terjemah tubik mari. Dek. Kalau dia tanya kata comel dak, yalah ya nak suruh beli. Dia tanya kata abe comel dak beg ni. Bermakna abe beli beg ni. Tu mana yo tu. Ya tafsir makna tubik lagu tu. Tu Retina. Dek. Kalau orang kalau gimana-mana tanya, nak kau dak ni? Kalau silik orang yang tanya pula, nak kau dak ni beg ni? Tahu. Kalau yang tak tahu tu, orang yang kalau straight dia tak beli. Tahu berkali tak kan ni tak sehat. Klik main rumah tak kata siapa yang nak siapa ke rumah dia tak kecek. Tak kecek dah. Dia tak kecek dah apa? Bak tahu sutir saling tu lah. Ni kamu tak beli. Nya, tak kecek jadi gapo nama pula dah. Sabit orang atas kalau tak bayar Retina mudarat ni, kau hari mudarat lalu dah. Leh. Salah satu daripada cara tak saya jadi mudarat dalam nikah orang jatuh kena pehe hati orang Retina. Barulah tak jadi mudarat dalam pernikahan. Kena ngaji bahasa Retina dulu. Leh. Kerusuh tak royak lagi. Kerusuh royak cara bagi bojik ya. Bahasa-bahasa ni tak royak, bahasa payuh Retina ni. Dek. Pak kalau dia tanya gapo-gapo bukan dia tak tahu. Hak dia tanya tu hak dia tahu dah. Retina ni hak dia tanya tu dia tahu dah. Gimana? Dia tahu dah tu. Dia tanya tu. Gimana? Mari mana ni? Ya nampak dah saat ni. Duduk ke datai. Ya nampak dah saat ni. Tapi dia tanya tu. Ya tahu dah. Dan jangan main dengan Retina ni. Dan sabit tu lah. Nikah lah Nabi Syuaib. Anak dia dengan Nabi Musa. Retina lagu tu lah. Orang tua ni yang kena tanya usaha dulu. Dan Retina. Orang budak ni. Pakai nok dah. Dan nikah lah. Jadi hadiah yang Nabi Syuaib nak beri kepada Nabi Musa pada kali ni, iaitu nikah lah anak Nabi Syuaib dengan Nabi Musa alaihi salam. Iaitu tak tahu adik ke kakak. Semua kata adik, setengah kata kakak. Dah saya tak aning lah. Hak gitu urut tu lah. Dek. Kemudian pada malam Isra Mi'raj tu Jibril suruh Nabi kita berhenti tu, iaitu Nabi kita pergi berhenti di tempat pondara tempat Nabi Musa duk menyenggeng saat ni itulah. Semaya situlah 2 rakaat tempat yang kedua saat ni. Dalam hal keadaan Nabi duduk di atas borak pula, tak ada berjaka 2-3 jaka lagi borak. Kemudian Nabi SAW disuruh oleh Jibril berhenti dulu semaya 2 rakaat pula dah. Dalam hal keadaan tak ada puas lagi duduk di atas borak, suruh maya pula dah 2 rakaat. Maya pula 2 rakaat di sini supaya Nabi tak soal masalah ibadah. Bukan tanya kata sana maya dah 2 tempat ni maya pula dah gapo pula dah maya gapo pula dah sunat gapo pula dah dak. Nabi tak tanya. Nabi tak tanya kata semaya gapo, semaya bakpo, sini mano. Dan masuk maya gak maya lah Nabi kita buku-buku ibadah tak payah disoal-soal. Nabi kata. Kemudian bos sudah maya naik atas bawah untuk jalan terus pergi lagi, duduk tengah-tengah jalan tu Jibril tanya Nabi. Waktu Nabi tak tanya, Jibril tanya. Mu tahu ke dak tempat kita turun semaya yang ketiga saat itu mana? Maka Nabi kata hamba tak tahu. Hamba tak kenal, hamba tak biasa pergi. Jibril royak ke Nabi, situlah Bukit Tursina. Situ nama Bukit Tursina. Itulah Bukit Tursina. Bukit Tursina ni tempat menajak bagi Nabi Musa alaihissalam. Tempat berkat juga. Tempat Nabi Musa terima kitab Taurat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kitab Taurat situ. Tuhan nak bagi kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Tuhan suruh Nabi Musa pergi menajak di Bukit Tursina 40 hari 40 malam. Hari Tuhan nak anak pelepah dosa daripada orang syirik dan semua anak lembu ijil daripada kaum Nabi Musa hak sesat tu. Nak minta taubat dengan Allah. Nabi Musa bawa pergi di Bukit Tursina juga. Allah buka peluang dengar suara Allah di kepada Bani Israel.
Tuhan kecek dengan Nabi Musa. Bani Israel dengar suara Tuhan pelak ni. Di Bukit Tursina juga. Mati foho nak dengar, nak tengok zat Tuhan. Tuhan kata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Aku ni tak berapa beriman lagi kepada Musa sehingga aku boleh tengok Allah dengan terang. Allah marah suruh Jibril tepik, pecah Bukit Tursina. Tursina ni juga jadi Tursina ni tempat yang sejarah. Tempat yang banyak sejarah. Kemudian ketika Nabi lalu kepada Bukit Tursina, Nabi kita berhentilah semaya tempat yang ketiga ni 2 rakaat semaya ambil berkat dengan tempat Bukit Tursina tersebut saat ni. Kemudian duduk tengah-tengah berjalan, tak ada lengah punggung pula. Nabi kita saat ni tu disuruh berhenti pula dah. Jibril kata berhenti dulu Muhammad, kita semaya dulu 2 rakaat sini. Semaya dulu 2 rakaat sini. Nabi pun turun semaya dengan tak payah basah pula dah lah. Nabi semaya apa siap gitu gini. Sudah Nabi semaya 2 rakaat gitu gini, naik di atas bawah pula. Sudah naik tak bawa sebab kala juga Jibril tanya Nabi kita, kenal kau tak saat ni tempat maya saat ni mana? Maka Nabi kata tak kenal, tak tahu. Maka Jibril pun jawab, situlah nama Baitul Lahmi. Tempat yang keempat ni adalah Baitul Lahmi. Mana Baitul Lahmi? Nabi tanya. Baitul Lahmi ni Jibril jawab, iaitu tempat beranak Nabi Isa alaihissalam. Baitul Lahmi, baitun makna daripada bahasa Arab, baitun makna rumah. Lahmi makna daging. Rumah daging. Apa nama rumah daging? Siti Maria ni adalah seorang gadis jelita, orang muda yang tak biasa lepas daripada pernikahan. Tak biasa nikah, tak biasa gapo, duduk sentiasa juru ya Siti Maria ni. Duduk sentiasa juru wa amal ibadah, ada satu bilik duduk dalam Nabi Zakaria alaihissalam. Pasal Nabi Zakaria ni Nabi yang tak ada anak. Nabi yang boleh anak tu kakak ngah tua dah 90 homo bini dia yang ngandung ko Nabi Yahya. Semenjak daripada dia tak ada anak tu gak dia dok perang Maria ni lah. Semenjak daripada dia tak ada anak, dia perang Maria ni jadi sebagai anak akak bagi Nabi Zakaria alaihissalam. Duduk dalam Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni pun jadi Nabi. Maria ni pun berjuru. Sama-sama berjuru. Duduk dengan orang berjuru. Orang jadi Nabi. Berjuru lagi. Tapi data-data satu hari, Jibril mari cari Siti Maria serta royak kepada Siti Maria. Allah Subhanahu Wa Taala nak bui kepada mung. Wimung ni jadi tanda bagi sekalian alek. Kata anak-anak yang dapat bukan daripada pernikahan, bukan daripada lelaki suami. Anak yang dapat ni adalah anak yang mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya nak wimung jadi dalil kata tak ada tu lelaki pun dah Tuhan nak wi anak boleh supaya tolong. Lalu tu lah Nabi Jibril saat itu pun tiuplah roh Nabi Isa alaihissalam masuk ke tangan baju, masuk di dalam perut Siti Maria, ngandung Siti Maria. Apabila Siti Maria ngandung saning kepelek dan berita kalau lama kau perut besar, kalau lama kau buci, orang pun tahu Siti Maria ni keadaan dia duduk tak serupa dengan orang biasa dan dia masuk dalam keadaan orang ngandung. Maka didapat berita tersebar kata Maria ni zina. Maria ni ngandung tak ada pok. Maria ni jatuh zina. Gitu gini. Siapa kau orang mari tanya rumah Maria mengandung ngopi yo selama kening juru bapa hari ni tak juru selama kening keturunan mung tak ada lagi hok perangau doh bapa mari di mung ni perangau doh. Mung duduk dengan Zakaria orang yang sahabi-habi molek, mung duduk dengan bini Zakaria orang yang sahabi-habi juru. Bapa bung ni jadi lagu ning keturunanmu keturunan Nabi, keturunanmu keturunan Ala Imran. Keturunan yang baik-baik. Bapa lah mu jadi lagu ni. Mengandung apa ya? Mu royak mari duk soal tanya Maria. Maria saat ni tu tak ada arah nak royak lagu mana. Royak kata do, amo tak ada zina. Amo tak ada zina. Jawab lagu tu lah. Amo tak ada zina, amo tak ada zina. Tak ada zina dengan siapa-siapa dia do. Duk royak ko manusia-manusia yang masuk dia tanya di umur Siti Maria. Apabila jadi lagu tu, jawab pun dia mau tak percaya. Tak percaya dah, dia ada budak le perut mu kena zina. Mu kena zina. Tak ada budak le perut mu kena zina supaya dengan
Orang Indo tu lah ada tubik dalam berita tak apa-apa. Angin pupuk masuk dalam kemalu WC. Ya sana tu yang ngandung. Hak tu tak ada dah Jamila ni. Maria sore ya jadi tanda. Maria tu pun Nabi Isa sore je. Hak jadi tanda bagi kata Allah SWT tu. Anak ni dapat daripada Allah SWT. Deh. Kemudian lepas daripada tu. Siapa boleh milih boleh Maria ngandung kepada Nabi Isa. Dia tak lawe. Tak lawa dengan anak bertemu. Setara aku ni ngandung semenjak daripada 2 bulan sampai 9 bulan. Dia mau mari rumah tak berhenti-berhenti gaduh. Kalau aku beranak tu orang masuk, koho dia mau mari lagi. Tak sanggup untuk nak bertemu dengan orang. Tak cakap nak jawab. Nak jawab ke apa lagi? Jawab kata hak sungguh dia mau tak percaya. Sebab itulah Nabi Musa, Siti Maria saat itu pun boya sakit perut, dia lari daripada kampung. Dia lari daripada kampung. Apabila dia lari daripada kampung, dia pergi wanuk dalam hutan sore yo. Dia pergi wanuk kepada Nabi Isa dalam hutan sore yo. Sakit perut belah, lari belah, sakit perut belah, lari belah. Nak jauh daripada keturunan-keturunan pok Yahudi, pok Nasara nak mari tanya dia saat itu. Kemudian apabila lah sakit perut telajak dah saat ni siapa masa untuk nak beranak saat ni bom molek dengan yo siapa di satu pun dago. Di satu pun dago ni duduk dalam hotel lah. Ya pun pegelah di daerah dago tu ngemak tubik lah Nabi Isa saat ni tu dengan sore diri tak ada tok bide, tak ada orang jung sambut anak, tak ada kain bedong, tak ada kain laping, tak ada. Wanuk sore-sore diri. Pergi pun kayu, beranak tubik. Nabi Isa AS tak ada orang sambut di kalangan tok bida. Dok wanuk sore diri, maka Nabi Isa saat itu tubiklah daripada perut Siti Maria ni jatuh di atas tanah, goleklah di atas tanah supaya toko daging. Supaya daging toko, moga kain bedong pun tak ada, kain laping pun tak ada, kain buku pun tak ada belakang ni. Kemudian supaya daging stoko duduk golek atas tanah. Itulah dinama kata Baitul Lahmi, rumah bagi daging tu. Kia supaya daging. Nabi Isa dulu supaya daging kaya jatuh tu. Supaya toko daging duduk atas tanah. Sampai tu saya panggil situ Baitul Lahmi, rumah bagi daging. Tempat beranak bagi Nabi Isa AS. Cerita tersebah. Bila bulan orang duk kira hari ni Maria beranak dah ni. Give kita bakal kita tengok, kita tengok anak yo muka sopo pia semeh pia ya tu jadi pia jadi pak gini. Gi rumah Maria tak ada dah Maria. Tulah pakak masuk cari dalam hutan gitu gini, temunglah Maria duduk tengah wipek kanak. Muka beranak sudah dah ni, duk wipek kanak gitu gini. Tanya siapa mari likung Maria. Ngoyak mari Maria siapa dia jadi pak bagi budak ni Maria? Ngoyak mari Maria siapa dia jadi ayah bagi budak ni Maria? Mengandung dengan siapa dia? Muzina dengan siapa dia? Ngoyak mari Maria. Gini tanya Siti Maria. Tiba-tiba dengan takdir Allah SWT, mila boleh dah aku nak pergi kecek. Mila boleh dia duk wayak kepada puakmu. Mu tak percaya kali abu. Mila boleh dah Siti Maria ngandung, yang kita tanya Siti Maria kata, "Dok, aku tak zina." Dia tak percaya. Esok mari pula nak tahu kata ngandung dengan siapa dia. Tak ngaku. Dah tak si nak wi Maria ngaku di atas kesalahan zina ni. Kemudian takdir Allah SWT wi jadi bisu. Wi jadi tak boleh kecek. Takdir Allah Taala Maria tak boleh kecek 3 hari 3 malam. Tak boleh kecek. Dia bawa anak saat ni ya. Boya tak boleh kecek saat ni tu. Kemudian Siti Maria saat ni kalau orang tanya dia tak boleh buka mulut dia koci. Kalau orang tanya dia kata, "Maria, mung ngandung apa yo? Anak piyo, mung zina dengan siapa dia? Mung goyak marilah Maria tanya Maria ni. Maria kalau orang tanya ke dia tunjuk ke anak dia. Orang tanya dia tunjuk ke anak dia. Tanya dia tunjuk ke anak dia. Dia diri tak boleh kecek dah, Allah tak izin video kecek. Boya tanya ni tanya. Orang tak tahu kata dia tak boleh kecek. Duk tanya Maria ni musombong, aku tanya tak saya jawab gitu gini duk tanya. Khabar-khabar Nabi Isa bose orang tanya saat ni dia cabutlah mulut di susu ibu dia Maria serta yo kecek. Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Yo ya. Sehari baru beranak. Tapi boleh kecek.
Wak ke bose telajak. Bose duduk tanya, duduk soal. Orang tak boleh jawab. Kacir tanya lagi. Mari aku jawab sendiri. Isa kata, mari aku jawab sendiri. Ini bahawasanya aku ni mu nak kenal. Aku ni Abdullah, hamba Allah Ta'ala. Ya perkenal dengan dia lah. Dia mau nak tahu dia ni anak dia. Ataniyal kitab. Sikit lagi Allah nak beri kepada aku sebuah kitab nama kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah nak jadikan di atas aku ni seorang nabi. Sikit lagi jadi nabi Allah. Dia jawab molek dah. Tapi wak kodok gaya-gaya hak tu tanya, hak ni tanya, mu tanya, aku tanya, lepas hak ni tanya, hak tu tanya, sambil duk gayuh, duk tanya, tu tahu nak jawab soalan piya tu. Dalam masa tu Nabi Isa pun kejek juga. Jadi kalau kabut dalam masa tu duduk simbung dengar orang pun duk tanya, Nabi Isa pun duk kejek saat itu. Jadi orang lagi silap dengar. Jadi ini bu'dallah ya bunyi. Bukan ini Abdullah dak. Bunyi ini bu'dallah, bahwasanya aku ni anak bagi Allah. Bo dengar lagu tu go. Le orang hok pakak mai kumung saning. Hai song we. Oh, Isa ni anak tu. Hai ya kak. Isa ni anak tu. Hai mu tengok kalau kita fikir-fikir gi mari we jala sungguh we Maria ni orang berjugu. Keturunan dia semenjak daripada asal tak ada orang perangai uduh lagi. Tak boleh jadilah Maria ni ya nak berzina kau nak gapo kena kamu jadi bini tu. Ya ke Maria. Dia kata ke Maria. Anak omong duk ngandung ni anak yang berkah, anak yang gapo perasaan yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Isa ni anak tu ya ko pada pun boleh kecek sejak daripada kecil. Budak lain-lain tak ada siapa dah boleh kecek lagi, mu boleh kecek dah ya Allah. Ya Allah dah mu ni anak tu Cayalah karuknya phone cayalah kata Isa ni anak tu Maria tak boleh kecek apa karuk. Nak royak pun tak boleh, nak gapo pun tak boleh. Lagu tu pegang lagu tu semenjak daripada tu siapa kau sekarang ni Pak Nasrani ni ia pegang Nabi Isa ni anak bagi Allah. Prabut orang panggil deh. Nabi Siti Maryam ni bini Tuhan. Ada Tuhan ni jadi Tuhan. Habis tu ya ada tiga orang Tuhan lah. Prabut Pramanda, orang panggil Pramanda deh. Maria tu Pramanda, lepas tu Tuhan tu Prajau. Sabit tu jadi ia cahaya lagu ni. Percaya lagu ni sabit tu lah. Waqala Nasrani, orang Nasrani dia kata Isa ni anak bagi Tuhan dalam surah Taubat Tuhan royak. Dan orang Yahudi ni dia kata Nabi Uzair jadi anak Tuhan. Dua-dua orang, dua Yahudi dan Nasrani pakak-pakak kata Tuhan ada anak belaka. Nasara kata Nabi Isa jadi anak Tuhan. Yahudi kata Uzair jadi anak Tuhan. Jadi sininglah tepat yang tepat yang kepak bagi Nabi kita berhenti semasa Nabi kita duduk di atas borok ni, tepat yang kepak iaitu di Baitul Lahmi, tempat beranak Nabi Isa alaihi salam. Jadi kira-kira mari Nabi kita wuti apa tepat dah? Tepat. Nabi kita tak wuti dah lepas daripada ni. Lepas daripada ni siapa dah di Baitul Muqaddis. Kita royak dengar rengkah-rengkah ni. Sebab apa? Buat kita pun dengar, kita nak royak ambil berkat orang panggil. Berkat untuk tak sewi lepas bulan ni dengan kita tak tahu kata Isra Mi'raj ni duk lah bulan ni deh. Lama Isra Mi'raj ni duk bila tah? Lepas dah lah duk bulan Rajab. Kita tak tahu li kata bulan Rajab. Jadi kita nak ambil keberkatan dengan bulan Rajab ni kita bacalah Isra Mi'raj. Tepat dah. Satunya Nabi kita semaya di Madinatul Munawwarah. Yang kedua Nabi kita semaya di Madian. Yang ketiga Nabi semaya di Bukit Tursina. Yang keempat Nabi semaya di Baitul Lahmi, tempat beranak bagi Nabi Isa alaihissalam. Nabi kita tak berhenti-berhenti dah. Nabi kita berhenti pula sekali lagi di Baitul Muqaddis di Masjidil Aqsa. Gimana di Masjidil Aqsa dah sekali lagi untuk nak naik langit 5 kali Nabi kita semaya pada malam tu. Ning nak menunjuk kidah di atas kata 5 waktu yang Allah wajib kepada kita umat yang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning lah seolah-olah kata Tuhan nak nutih, nak royak kepada kita dah. Semaya yang Tuhan nak wajib tu ada 5 waktu. Tengok Nabi kita semaya pak berhenti-berhenti tu 5 kali. 5 tepat.
Dalam hal keadaan Nabi lepas daripada ni, Nabi tak berhenti-berhenti dah. Nabi duduk di atas bawah lama pada kala lah. Nabi duduk atas bawah lama-lama. Tiba-tiba dalam hal keadaan Nabi duduk di atas borok saat itu, Nabi lalu ke satu tempat tu, Nabi kata, bang sedap ayo. Bang sedap tak ada arah nak royak. Bang apa ni? Siapa Nabi sekir kepada Jibril. Jibril, bang apa ni sedapnya. Supaya kita lalu ke nara. Nak beli siapa nara bang puk tu di rongan tu. Di rongan puk. Sini cek ni. Nak siapa ada sepong bang puk. Kita cek. Nabi kita lalu. Lalu saat ni bang sedap. Ya Nabi kita tanya. Jibril, ni bang apa ni bang sedap ni? Bang sedap ni. Jibril pun jawab, ninglah adalah bang we masyitah. Bang masyitah. Bang we masyitah. Siapa dia masyitah? Nabi tanya. Masyitah adalah tukar jong sisir rambut anak peraun. Jong buat rambut anak peraun. Masyitah ni, peraun ni adalah orang yang ngaku diri jadi Tuhan. Peraun zaman mana pun tak tahu, peraun ni banyak faro ya banyak lapis. Papak ngaku diri jadi Tuhan belaka. Zaman dulu bukan peraun zaman Nabi Musa saja. Faro zaman tu zaman gapo tahun gitu. Jadi masyitah ni adalah seorang jadi tukang nyisir rambut anak peraun. Jadi satu kali ada sisir rambut anak peraun saat itu. Kemudian sisir rambut anak peraun tu, ya sehari tu ya salah lucu sisir jatuh. Lucu daripada tangi jatuh sisi. Apabila jatuh sisi saat ni, dia latuh tu dengan tak sengeleng, dengan beak mulut, ya kata bismillahi ta'sa fir'aun, dengan nama Allah jahannamlah fir'aun. Ya salah mulut, ya biasa beak, orang panggil beak mulut ya dah, ya kata lagu tu. Bismillah ta'sa fir'aun, dengan nama Allah jahannamlah fir'aun. Ya kata lagu tu. Kata lagu tu, anak peraun paling lalu. Kata gapo saat ni? Ngoyak gapo saat ni? Aku bunyi-bunyi kata jahannamlah fir'aun. Ayah aku kah? Tanya kepada masyitah. Mungkin cek lagu tu masyitah. Seolah-olah mu nak royak kata ada lagi. Oh, Tuhan yang lain daripada ayahku. Sebenarnya ayahku lah jadi Tuhannya. Ya royak kepada masyitah saat ni. Anak ya sakit. Masyitah dengan beraninya. Ya tahu dah kalau dia jawab cerak anak kena pukul dia royak ke pok ya dah. Dan kalau pok dia tahu, pernah tahu cerak kena jatuh gapo, hukum bunuh di atas dia. Hukum dia perahan ciwit dah ya ni. Kemudian masyitah dengan beraninya, seorang tina yang berani sani, dia pun jawab lah. Dia jawab, dia kata kan? Dia kata, ada Tuhan yang lain daripada ayah engkau. Tuhan ini adalah Tuhan yang sebenar. Tuhan yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang menjadikan aku, menjadikanmu dan menjadikan ayahmu. Royak kepada anak peraun ni. Anak peraun ni pun royak ke masyitah. Hei masyitah, nak ke tak? Setuju ke tak? Sekiranya kalau aku nak klik royak ke ayahku rumah ni. Masyitah dengan beraninya royak kata, lah nak klik pergi royak pun. Dia tak apa, dia sanggup. Anak dia pun tak lama lalu dah ngapu kelik gi ayah. Masyitah kata ada lagi Tuhan yang lain daripada ayah. Tuhan yang jadikan aku, jadikan dia dan jadikan ayah. Tuhan ni nama Allah. Gini dia oyak kepada ayah dia Firaun. Firaun kata mana ada lagi? Aku ni Tuhannya. Aku ni jadi Tuhannya. Tak ada dah Tuhan yang lain daripada aku. Mungkin panggil Masyitah mai sini aku nak soal sendiri ni. Anak dia pun gitu lah masyitah pun marilah di dalam kota Raja Firaun. Mari dalam kota Raja Firaun serta dengan Firaun pun soal tanya masyitah. Masyitah, anak aku kelik mari tanya. Anakku kelik mari royak. Kata mu royak kata ada lagi Tuhan yang lain daripada aku, bermakna mu tak bertuhan dengan aku. Kamu duduk dalam negeri aku ni. Mu bertuhan dengan Tuhan yang lain ke? Mu kata ada lagi Tuhan yang lain daripada aku? Maka masyitah saat ini jawab, ya, aku bertuhan dengan Tuhan yang bernama Allah yang menjadikan aku, menjadikanmu dan menjadikan anakmu. Aku jawab gitu sungguh. Firaun saat ini pun kayak mucuk kelik masyitah. Mucuk kelik masyitah. Membalah bertuhan dengan cara muduk bertuhan tu. Mengkelik bertuhan kepada aku semula. Kalau membertuhan kepada aku semula, nascaya aku tak siap ambil tindak ke di atas kamu. Tak siap autot di atas masyitah saat ini. Kalau masyitah tu jong cuk kelik semula. Masyitah kata dia tak cuk kelik. Sebab dia duk kejak dah di atas agama ni.
Ya kejak dah atas agama ni, ya tak akan cok kelik. Kalau mu tak cok kelik, aku nak pergi heret tok laki dengan anakmu. 2 orang. Bagi. Seorang tu duduk tengah pek di dada, seorang tu sama umur 2 tahun. Nak ambil mari kali dengan tok laki. Masih tu pun tak jong lagi. Heret askar wak hari anak dengan tok laki dia wak hari depan masjid tu. Tanya lagi. Tok laki pun tak jong. Anak pun tak jong. Cuk pakai imej kemah belakang sekeluarga masjid tu saning. Maka lepas daripada tu, kemudian Raja Perang tak tahu tu nak buat lagu mana wicuk kelik. Maka Raja Perang kata, hei askar, mu ambil kawah, mu pingat api, mu bubuh air dalam tu. Mu pingat bila gelegak. Aku nak tahu masih tu sekali dengan keluarga dia. Kalian tak secuk kelik kan? Pingat api, naik api, duk gelegak. Saat ni ambil tu laki dengan anak sulung tahu gini. Mati. Tinggal masih tu dengan anak yang duk sedih pek di dada. Dia sedih pek di dada saning. Kemudian masih tu saning. Apabila ya duduk anak dia kecil lagi saning. Raung saning ambil anak kecil dia saja mari. Yo walau nak tahu. Tak saya tahu walau nak tahu, tak saya tahu. Hati seorang ibu rasa nak ugah dah. Nyanyo kat anak nu nak jatuh pasal anak dia kecil lagi. Anak dia duduk sedepek di dada, kemudian masih tahu rasa nak jong lah. Rasa nak coklat. Dengan keberkatannya masih tahu saning bo anak yang nak coklat bo yo rasa hati dia mari rasa nak jong dah ni sebab nyanyo kat anak dia dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala saat itu anak yo boleh kecek. Sedang anak yo pek di dada, anak yo royak, "Hei ibu, mari kita mati dak tahu agama yang sebenar." Belalah kita tak hidup di atas dunia ni pun. Sikit lagi kalau kita bertuhan dengan Firaun kelik semula, kita kena temu juga dengan mati. Baik kita mati dengan agama yang sebenar pada kita mati dalam hal keadaan Allah murka kepada kita. Masih tak dengan anak yo kecek gitu, yo ambil anak yo dengan Firaun yo tujung gelung tak nak orang tu tolong. Pak yo mati tulah. Bang sedap lah duduk. Kubur dia tu bang sedap. Nabi lalu kok kubur yo malam tu, Nabi bang sedap, Nabi tanya, "Jibril, bang sedap gapo ni?" Jibril jawab, "Ning lah bang we masyitah. Bang we orang yang orang tino yang sanggup gerbe untuk agama Islam dan ime di dalam hati kemah sana." Deh. Habis kat tu deh. Sabit tu Nabi kita belum nak sapa pada Baitul Muqaddis, dak tah bawa muka bumi lagi, Allah buka dah peluang ke dia. Satu kali kau dia lepas tempat masjid tu saat ni, dia jumpa Allah buka hendeng kepada dia, Nabi nampak orang duk remah kepala. Orang ni orang gapo kita mai sambung dengan insya-Allah dah. Duk atuk kepala di batu, pecah. Takut krek mula hatuk pula tio tu gak hatuk pula Nabi pelik bapalah budak ni orang ni duk hatuk kepala di batu ni. Kemudian kita nak tahu cerita yang seterusnya, kita mari ngaji minggu depan insya-Allah deh. Mana kita dengar ini, hak mana kita dapat amal, kita amal lah. Hak mana kita tak dapat amal lagi, kita usaha supaya kita dapat amal dengan apa yang kita ngaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan buka hidayah kepada kita insya-Allah. Kita selawat, kita katuk majlis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم يا دائم فضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الورى سجية واغفر لنا يا زال علا في هذه الليلة وكل حمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.